Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, aku baik dengan kita untuk surat 192. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kitab ini menjadi saksi. Kitab ini menjadi saksi kepada kita besok dari akhirat. Ya, kitab-kitab yang kita pelajari itu dengan berguru ini bakal naik saksi, menjadi saksi. Ya, ini orang ini beramal dengan ilmunya, ya Allah. Ini saya jadi saksinya, saya yang dibacanya. Betul, penting. Ya. Maka kesilapan kita kalau ada berlaku yang tidak belajar tadi, Allah maafkan. Ini penting juga, ya, belajar guru ini dengan berkitab itu penting. Silap berada di mana-mana walaupun kita belajar, tapi yang usahanya bila kita tak belajar, kita silap 2 kali salah. Ya, jadi saksinya siapa? Ilmu kamu tu tak ada. Maka inilah kitab yang jadi saksi. Sebab kita kena belajar berkitab dan ada baru dari terima. Bila salah ada silap, Allah maafkan. Ya, sebab dia lupa, sebab dia lalai. Ya, sesuai lalai. Lupa. Apa tu ini? Al-Nisyan, luputnya, hilangnya ilmu jadi kerana lupa. Nisyan itu namanya lupa. Ya, lepas dia berulang-ulang. InsyaAllah. Surah 192, rangkaian yang ketiga daripada atas, dan sembahyang Jumaat itu menjadi wajib juga pada siapa? Ke atas orang yang bermukim dan bermustautin di sesuatu tempat yang ia boleh mendengar dari tempat bermukim itu suara azan. Orang bermukim macam mana? Orang yang duduk di kampung usia ni 3 hari. Orang tu datang daripada Indonesia, dari saudara kat sini, jumpa kat kampung usia. Datang ini hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu dia wajib sembahyang di tempat yang dia dengar bang. Di situ lah. Aduh, ingat ni kita, ya. Jangan ada saudara datang tak tahu di saudara ada Jumaat. Kalau dibalik orang jadi tetamu hari pertama wajib tuan rumah bagi makan, wajib. Ya, hari kedua sunat, hari yang ketiga harus, hari yang keempat makan juga itu haram. Kenapa? Ya. Habis kita makan dia, kita bayar, kita beli lah barang, makan sama-sama. Itu ada berapa? Musafir. Ya, hari pertama hukumnya ke rumah bagi makan, wajib. Yang kedua sunat, hari yang ketiga harus hadir. Hari yang keempat makan tak kasih duit, tak ada beli, tak ada beli, hukumnya haram tanpa izin yang rumah. Kalau rumah izin 1 tahun pun boleh. Ini peraturan dalam syarak, kan? Jadi kalau kita pergi balik Indonesia ni sampai seminggu, paham je lah. Yang keempat, kita kena belanja diri.
Jadi yang jadi tetamu itu bila masuk dari Jumaat hari yang keempat, wajib dia pergi sembahyang Jumaat, sebab dia bukan musafir, dia bermukim. Tuan-tuan pergi Mekah, ya, hari yang keempat Jumaat, bermana kita itu di sana sudah bermukim, bukan, ya, bukan musafir lagi. Tengok, ya, ingat. Macam mana? Bayang jamaah macam mana? Macam-macam lagi. Kerana kan yang perlu kita pahami kalau kita bermusafir tadi. Ya. Jadi kalau sembahyang Jumaat ni wajib orang itu sembahyang Jumaat kerana dia sudah bermukim di satu-satu tempat yang dia dengar azan daripada tempat Jumaat ni tadi. Ya. Orang mustahil lagi wajib. Yang bermustahil yang menetap di kampung Mesir, dia tak sembahyang Jumaat, bakar rumahnya. Itu ikut Imam apa? Imam Maliki. Usahakan Jumaat, sembahyang jamaah ni pun kalau ikut pendapat Imam Maliki, tak pergi, ambil kayu api, bakar rumahnya. Keras Ustaz, neraka lagi keras. Bukan saya yang keras kan. Hukum tengok tuan dalam kitab Mu'inul Mubin bab solat jamaah. Tengok situ. Kalau satu tahu dah, tahu kita jadi hamba bukan jadi tokek. Siapa jadi tokek? Jadi dia ni. Katakan. Tuan-tuan hamba tahu. Kerja suruh kerja tapi tak ada gaji, itu hamba. Jangan belakang macam tokek itu dunia Allah. Anak itu dunia Allah, cari budi lain yang kopi, yang bukan kopi. Itu saja, senang situ lain tak ada. Nak duduk di bumi kita ni, kita ni hamba Allah, bukan tauhid. Ingat, pokok sekolah pakat macam ni, kayu baru macam ni, hamba juga dipanggil. Ya. Sebab itu untuk peraturan di sini. Ya, Mas Tauhid lagi. Itu bab sembahyang Jumaat. Sembahyang jemaah pun sama. Nak tu juga. Yang besok mati dari tanah barulah raung-raung dengan Allah. Hidupkanlah balik aku ya Allah, aku nak buat baik balik. Kan ada dah dalam Quran. Hujung rahsia banyak dah. Hujung rahsia. Kemudian sembahyang itu azan untuk Jumaat, azannya untuk Jumaat. Tak Jumaat tu dengar juga kan. Yang ia walhal orang di dalam kampung atau tempat kediaman itu tidak mencapai bilangan 40 orang. Tengok. Itu lagi bahaya. Yang kampung tu tak cuma 40 orang, dia tak pergi. 2 kali dosa. Bila dia ingat-ingat, maka menjadi wajib Jumaat bagi kedua-duanya itu, yakni bagi orang yang bermukim dan yang seorang lagi bermustahil di tempat Jumaat, dan orang bermukim dan masjid di suatu tempat yang ia dengar azan Jumaat dari tempat tinggalnya. Walhal tempatnya itu tidak mencukupi bilangan 40 penduduknya. Lagi dosa. Ya, kalau sembahyang Jumaat tak cukup, mazhab Imam Syafi'i ini tentunya 40 orang yang wajib macam kita sendiri maklum. Ya, tiba-tiba tak cukup, maka tidak harusnya tidak sehari kita buat sembahyang Jumaat. Ada pula yang di rumah tadi seorang Saudi seorang yang tak pergi, 2 kali dosa. Dan kerana kau lah Jumaat tak dapat ditegakkan, tanggung lah juga. Ya.
Malah justru tak nampak. Iyalah tak nampak. Besok kalau dibungkus, apa yang terjadi? Kalau dibungkus kan, besok apa yang tidak? Kalau kita mati besok, apa yang kita dapat? Nak duit? Bagilah duit. Pokakan duit banyak-banyak. Duit rupiah 1 juta, 2 juta, 10 juta, bagi. Dia nak? Tak nak kan? Aku tak nak semua. Aku nak apa? Aku nak pahala. Sekarang bapak kita dah meninggal. Apa dia nak? Sekarang kubur pun apa dia tak nak? Kerana boleh. Bapak aku dah meninggal. Aku nak bagi apa pun maghrib ni. Aku tak nak pun Aisyah pun aku tak beri pada bapak saya. Fatihah 1 ayat pun tak terbaca. Itu ayah saya. Aku kata orang tetapi itu mana tak tahu dia apa pun. Sampai subuh besok pun tak dapat juga. Ya, sampai subuh tak dapat juga. Bayangkan kan? Tunggulah. Tak ada apa yang dapat. Nak beri duit? Bagi dah, bagi dah. Mana kita pergi waktu itu? Ya? Habis. Dan tetapi sembahyang Jumaat itu tidak menjadi dengannya itu, yakni dengan orang yang bermukim dalam satu yang tidak bermasalah itu, yang bermukim yang tidak bermukim itu, walaupun sembahyang dirinya itu sah. Dia sembahyang enggak, dia sah sembahyang, tapi tetap berdosa kerana bisa dalam karyanya tadi tidak dapat ditegakkan sembahyang Jumaat kerana dia tak datang pergi ke sembahyang Jumaat. Jadi sebab itu di sinilah kita nampak katanya sembahyang Jumaat ini ialah mendidik umat Islam supaya bermasyarakat, membantu, bukan sahaja dari segi keuangan, tapi dari segi kesempurnaan hidup di tempat tidur. Bantu, datang kita seorang, selamat semua satu kampung, tidak berdosa. Tergugat kerana jumlah tadi baru 39 orang. Kita datang ke masjid, selamat satu kampung. Tak ada dosa susah kan? Kita sekarang tak nampak dosa, kita rasa tak rasa kan? Ada orang yang tinggi mana juga semua dia dosa nangis dia. Ya, itu epicnya. Ya. Tengok. Kerana kita seorang, kita orang kampung kita selamat. Tengok. Ya. Nak menyelamatkan. Tengok. Itulah peranan kita dalam masyarakat. Bermasyarakat sama-sama dan bantu-membantu. Itu ya. Itu dari segi ibadah bukan ya, bantu dan ibadah boleh kita bantu kawan. Itu aja. Tengok, cantik Islam. Ya. Tapi sebab itu kita kena bila dah sama-sama macam tu kita sedar, ya, dalam urusan yang lain pun macam itulah, bantu membantu, menyokong. Ya, bukan nak menyokong sahabat arbah, tidak, bantu membantu. Baik, ya. Dan dia katanya walaupun sembahyang ini itu sah, hanya ia tidak boleh dikira dalam 40 hari Jumaat itu. Ya. Dan juga Jumaat tidak menjadi sebatas 40 dengan orang yang mustautin yang bersembahyang di luar kawasan dididikan Jumaat itu. Dia tidak menjadi bagi orang mustautin kalau orang itu sembahyang di luar kawasan dididikan Jumaat. Bukan. Walaupun sembahyang itu wajib atasnya kerana yang mendengar azan di tempat dirinya dididikan sembahyang itu. Yakni sembahyangnya sendiri adalah sah, tapi tak ada berdosa. Contoh, bukan contoh. Orang sini ada 79 tadi. So
pergi sembahyang dekat Kampung Baru Kuala Lumpur, masjid orang besar-besar di sembahyang. Mana mau sembahyang? Kuala Lumpur, Kampung Baru. Kononnya dia tak tahu kamu setiap kurang seorang pasal dia keluar dia tak sembahyang, berdosa dia. Walaupun sembahyang besar tetap dia berdosa. Macam juga ini dalam masyarakat. Ya, itu dia. Sembahyang misalnya saja ya. Besok kalau nanti panggil lah orang kamu tahu, before sampai ketemu orang beringin. Itu bahasa saya keluar kepada seorang hamba Allah, Pak Haji itu Mekah 10 bilik. Tapi sembahyang kat sana, siapa pandang dia? Siapa berani? Siapa pergi dekat kamu? Besok Tuan Haji kalau mati, jangan duduk tanam kali. Apa salah? Ini. Ambil orang kampung baru, mandikan, tanam sembahyang di kampung baru. Jangan duduk tanam. Obat juga. Dia Ustaz, nak belajar dulu. Haji tak belajar. Haji asyik koloni nak tasawuf, koloni tasawuf habis. Dia bilang, tak, saya dah jawab betul kan? Tak ada kopi pasal. Sekarang dah alhamdulillah. Mesti beli. Jangan juga. Allah melihat dari jauh. Jangan. Itu dia. Kerana besok kuburan dengan luas, baru tahu. Ambillah kamu baru kena panggil untuk pikul, pergi mandikan. Dia dah kena ingat-ingat. Ya. Jadi semuanya akan berlaku waktu kita sudah dibungkus dengan kain putih. Yang jadi mangsa perapat-perapat kita maju dalam masyarakat. Bagi kita duduk sini, di mana masjid bijak, di situ langit ditunjuk. Itu hadis Melayu. Betul juga. Di mana bukit bijak, situ langit ditunjuk. Jangan megah-megah kalau ya, yang datang besok yang mau bijak siapa? Kita ni secara taruh kita. Member kita yang berwarna, sorry dah. Dipakejkan, nak tanam dipakejkan. Pasal duduk di awan biru sana. Awan biru. Duduk di awan biru sana. Jenazahnya dipakejkan. Anak-anak itu tengok. Main herit itu apa sebab? Orang itu banyak. Ada 2-3 orang mati. Ya. Saya kat yang memiliki saya tu nak 2-3 tempat. Akhirnya jawab. Jadi juga 3 bulan kemudian adiknya mati dulu sana juga. Maka anak-anaknya membawa balik ke Kuang. Pasal apa balik Kuang? Sana tak ada lagi macam dulu. Minta maaf Ustaz. Kesian tengok parti saya dulu. Dihirit macam ayam tu. Dah orang ni tak ramai, 2-3 orang ngurus. Semua dah fikir, mana ada orang nak tolong? Saya itu lah ditanam. Saya nak cepat lagi. Tidak, gurui. Tak payah. Maka adiknya meninggal, bawa balik uang. Hidup dalam itu diuruskan. Barulah berdurasi. Kenapa tak nak apa? Barulah berdurasi. Ini orang baru 17. Ya? Sebab itu kita kena ingat-ingat bersama. Waktu itulah kita nak dapatkan penghormatan yang terbaik daripada sanak keluarga, anak-anak. Betul tak? Kalau boleh anak-anak yang mandikan, anak-anak yang membayangkan, anak yang jadi imam sembahyang, itu yang paling afdal. Itu siapa nak imamkan? Itu imam tadi. Dia wasiat. Saya kalau mati besok, imam kalian itu suruh membayangkan jadi imam. Tak sah wasiat itu tadi. Dalam kitab kena tak sah wasiat yang melanggar syarat. Dalam syarat yang wajib, yang mesti, yang afdal ialah anaknya, kalau bapaknya yang mati, anak menjadi
imam. Dalam serap imam yang paling akal ialah anak. Anak tak tahu, mana boleh tak tahu. Hidup dah 80 tahun, 40 tahun tak ada tahu. Dan dia kata, tak biasa, tak kenapa tak biasa? Jawab. Kenapa tak biasa? Sebab tak ambil hal-hal masyarakat. Ada orang mati, belakang kami tak nak mati. Wih kerja, tinggalkan. Besok kita mati, bapak mati, macam. Bila dalam masyarakat dia tu dah belakang, sombong. Tak apa asli orang lain tu. Kat mana tu? Ingat, apa ada bapak mana? Yang dia tengok ke? Kalau dia wasiat pun, wasiat tu salah, tak sah. Sebab melanggar syarat. Sebab yang sewajarnya Nabi bayangkan si bapak ni mesti anak atau kerabat terdekat. Imam kali kedua. Tapi dah jadi budaya imam juga lah. Anak dia pun tak tahu pasal takut rukuk. Imam rukuk kan mampu kau rukuk lah sudah. Ingat tentunya ini cabaran bagi kita khususnya yang lelaki. Jadi imam anak lelaki gimana? Kalau imam bapak dia potong dia buat baru nanti. Itu wajarnya itu. Tak siapa lagi kalau tak tangannya. Doanya makbul. Ya Allah ya Tuhan, makbullah bapa, ya Allah. Kita ni jemaah amin je. Ya, itu yang sewajarnya lah. Kita disuruh bicara dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab kita ingatkan anak-anak kita khususnya yang laki-laki, pastikan bersama bapak nanti kau jadi imam sembahyang. Mana tak jadi imam, itu pun tak nak sembahyang, itu lain cerita. Itu boleh punya besar. Siapalah ya? Baik, sikit sana sikit. Baik. Iya. Dan sembahyang itu, bawah sekali, dan sembahyang itu tidak menjadi dengan seseorang yang ada sifat kehambaan pada dirinya dan kanak-kanak yang dia sebagai hamba tak jadi, dan kanak-kanak yang hamba dan kanak-kanak tidak terkira dalam ahli Jumaat yang 40. Hamba dan kanak-kanak sekarang hamba tak ada ya. Pastikan hamba tak ada. Dulu dalam cerita asal memang ada hamba zaman Rasulullah ada hamba tapi dihapuskan dah hamba tak ada. Ya, hamba abdi dan sebagainya kan. Dia makan kau berarti. Orang dalam itu, sebab orang Arab sehinggalah ke hari ini orang Arab ni dia Mekah manja-manja. Sebab banyakkan hamba-hamba ini, maka betul dia yang rugi. Jadi dia jadi bodoh sekarang. Ya, orang Arab bodoh. Tapi pemerintahan aku imam-imam itu bukan dia orang Arab kan. Imam Masjidil Haram itu dari Malaysia, asal Jawa ni. Pernah? Dia boleh terangkan anak-anak Datuk Fulani dulu. Tengok orang ada orang bodoh kan. Belaka duit gaji dia, kerajaan bagi ikut orang putih. Cara Amerika bagi rakyat bagi gaji. Bila dah tambah rakyat, dah jadi susah, rakyat jadi bodoh. Tak boleh, tak ada kreatif. Kerja tak nak, sebab makan tidur gaji. Itu dari segi ekonomi betul ya. Kalau sana sekarang dah terfikir lebih lagi. Jadi bodoh. Yang kaya orang tertentu, rakyat kebanyakannya bagi gaji. Jadi macam kata rakyat. Tak ada makan. Kata rakyat, lahirlah kata rakyat, kata rakyat. Apa itu kan? Bodoh tuan. Buat ikan yang bebas, sedap tak sedap lagi. Hanya sampai tukang mancing. Dia cari sendiri ikan, makan. Lah, 25 ringgit sekilo. Ikan dalam biar dah ada.
RM4 di seluruh. Tapi kalau yang lepas kat sungai RM8, RM5. Mikir-mikir tu. Pergi bagi 16 tu tengok. Dia tak boleh ada dia. Muka dia. Tak muka. Kamu tahu. Itu mujizat otak tak suka. Juga sama dengan manusia. Manusia sebenarnya dia tak ada nilai. Dia bodoh. Semua yang berdikari. Orang itu. Dari Bangladesh berdikari. Dari Indonesia berdikari. Daripada luar negara. Okey, jadi Indonesia berdikari. Rumahnya cantik-cantik di Indonesia. Rumah orang Malaysia juga tak. Tingkat 8, tingkat 10 kali. Yang mengharap subsidi kerajaan. Tak ada bodoh. Siapa yang pandai tuan rumah orang belasan? Siapa yang pandai kreatif? Oh, semua orang itu. Malaysia bakal jadi macam tu. Dan Malaysia malas. Marbit dia. Itu tuan-tuan. Dia kaji sendiri dia tengok fikir. Betul, ada realiti. Ya. Sebab itu kita jadi ilmu kita cari sini kita amalkan. Lagi mantap. Jangan mengharap pada orang. Kamu mudah. Ya, dia cari sini. Jangan ambil ringan je. Budak kecil, budak hamba. Bijak-bijak. Jadi hamba ini cerita hamba itu kan. Dia hamba bijak-bijak kan. Betul. Jadi tukang masak. Di Indonesia tukang masak. Di sana tak boleh masak. Sini mereka pandai tu masak. Buka sekolah sini. Dah. Gelap ke? Aku depan. Angkat. Saya tak nak berikan. Orang kita malas. Semua subsidi semua. Akui je lah. Akui je lah. Ya kan? Kerja sikit. 2-3 minggu lari kerja. Kalau nak kita. Ya kan? Ya, silap kita juga. Kita besok, lepas besok mati kelaparan di rumah sendiri. Okey. Apa dah tak ada. Kanak-kanak tak boleh dikira. Bahkan sembahyang Jumaat itu adalah sah dari penduduk itu. Apa boleh sah sembahyang Jumaat, tapi tak kita tahu dalam Quran. Karena hamba dah tak ada. Kadang-kadang sah kanak-kanak sembahyang ini, tapi tidak boleh dikira dalam perubahan yang 4. Tetapi hendaklah mereka itu, yang kanak-kanak kecil dan hamba itu mengemudiankan takbir ihram mereka daripada takbir ihram mereka yang 40 yang menjadi Jumaat dengan mereka itu. Tengok kan? Dia berat-berat. Si budak ni kalau dia pergi masjid, pastikan semua sudah takbir yang 40, baru kita tujuh betul. Kalau budak ni yang 40 tadi takbir hanya 40 tak masuk kira. Waktu takbir ihram tu mesti yang 40 tu cukup lengkap. Adalah yang 40 tu termasuk budak yang kemudian baru datang. Nak wuduk tadi, yang tutup, berak, kencing apa semua, kau sembahyang. Allahu Akbar. Dengan orang ni baru selepas 40. Yang 40 tu tak masuk budak. Maka sembahyang tak dikira. Tengok di mana kan? Pastikan. Tapi kita ramai, tak masalah kan? Ramai. Ya, jadi budak tadi bermakna yang 40 sampai 1, 2, 3, 40, 42. Pastikan mereka ini ada 40 mengikuti takbir ihram imam. Jangan baru 35. Yang 5 lagi budak. Yang dua-dua ke sana masih duduk di bilik tandas ataupun di ambil wudu. Adalah macam tu. Atau borak-borak ataupun baru nak tinggi nak takbir. Budak dah takbir. Yang kita kemudian yang takbir yang dengan waktu baru 35. Adalah macam tu. Maka Jumaat dia tak betul. Yang tu kita. Sebab itu yang tua-tua kita ni yang balik semua pastikan 40 ni cukup. Ini balik ni 40 satu orang ni. Satu balik 25. Aku bagi belakang ni kena Allah Akbar
betul, pastikan Allah menerima. Kita pun nanti yang bawa itu terus, tapi jangan jangan. Dan dulu ke depan pastikan dia bertakbir ikut imam. Jangan lebih terdahulu budak-budak yang di belakang nanti. Kita takuti takbir yang ikut imam ini tak sampai 4. Sini tak dalam satu dalam ini ramai, tidak. Tempat-tempat yang tak ramai. Ada berlaku kan musim-musim yang tahu kawasan kampung tak ramai orang. Ya, semua anak mudanya pergi ke Lumpur, lepas kelang cari makan kat Lumpur. Di sana yang enggak tak kotai-kotai. Sekolah kebangsaan pun dah tinggal 100 orang. Kampung besar. Apa sebab? Dah tutup kan. Anak dah tak lahir lagi dah. Si mak-mak pun ini dah tinggal dah tutup dah besar-besar. Mana ada sebulan dah sekolah lagi. Sekolah kebangsaan terus sama pernah tinggal 100 orang. Kampung luas. Jangan ni semua yang 50 ke atas. Mana nak mendatangkan hasil? Ini juga nak tambah kilang sebelah tak lagi. Udah dia sudah sekolah tinggal sikit-sikit. Siap kan? Apa? Gila sih. Sini berapa boleh cikgu? Saya tak dapat bisa tanya kamu. Tinggal 98 Ustaz. 98 bawah sekolah beliau hebat dulu. 500-600 waktu saya mengajarkan sudah 98 terlalu sama orang. Apa jam? Semua dah dulu tak mendatangkan hasil. Aduh. Ni kan. Si cucu ni pula dia bila masuk belajar tempat lain pula pergi. Ini adalah berlaku ya. Ini berlaku di sebelah sana banyak berlaku macam ni. Kan semua ya 40. Ini kita sini alhamdulillah bukan 40. Itu dia. Ini dikata di sini jangan sampai kita yang 40 pertama tadi jangan sampai terlewat dengan takbir ihram si budak-budak. Pastikan bapak-bapak yang dah balik imam takbir saja dia mesti kelompok takbir sama-sama. Jangan sampai didahului oleh si anak yang belum balik dan tuan. Ya. Mengikut apa yang disyaratkan oleh satu jamaah ulama muhaqqiqun. Walaupun ramai para ulama yang berlainan pendapat tentang hal ini, yakni tidak mengaku kalau takbir ihram mereka itu beserta dengan ihram mereka yang menjadi kejumaan itu juga ada juga orang bertiga tadi untuk maklumat baik. Dan disyaratkan bagi sah Jumaat itu beserta syarat-syarat sembahyang Jumaat yang lain itu ada 6 syarat-syaratnya. Apa dia? 1, ingat kata dia, berlakunya sembahyang Jumaat itu dengan jamaah. Dengan berjamaah itu syaratnya. Sebab itu niat sembahyang Jumaat ini kepada imam dan kepada makmum wajib. Perkataan imaman itu wajib kepada imam. Jadi imam-imam kena sedar niat imaman dalam sembahyang fardu itu sunat kan. Jadi sembahyang fardu itu saya imam makmuman imaman itu sunat sahaja. Yang rukun itu qasar kalau tadi saja aku sembahyang fardu maghrib itu saja. Makmuman itu sunat. Imaman itu sunat. Dan sembahyang biasa. Tetapi dalam sembahyang Jumaat makmuman dan imaman itu wajib. Sebab syarat sah Jumaat tidak berjamaah.
Yang ramai-ramai ini semua sudah tahu bahawa mengqasad bahawa usalli fardhu maghrib makmuman itu ialah wajib. Mengqasad itu wajib jadi makmum. Kalau dipasang di sunnah macam sunnah biasa, tak sah Jumatnya. Sebab syarat sah Jumat mesti berjamaah antusinya. Ya, iaitu saat berlaku sebagaimana itu mesti dengan jamaah. Jamaah yang lain dah tahu, alhamdulillah. Kalau yang tak tahu, mana yang tak tahu cuba berak-berak sikit. Dia akan jawab macam tu lah. Kalau tak jawab betul, kena betulkan. Kena pasalkan maklumat itu wajib. Dalam syarat makmum jemaah dengan niat menjadi imam bagi yang imamnya dan berniat mengikut imam bagi yang makmum terserentak dengan niat imaman atau makmuman itu dengan takbiratul ihram dalam rakaat yang mula-mula. Sholli fardhu Jumat rakaat ini imaman bagi imam. Ya, makmuman itu qasad dari makmuman itu wajib. Dan tidak sah sembahyang Jumat itu bila ianya dilakukan seorang-seorang, tak sah. yakni mereka yang 40 itu misalnya niat sembahyang Jumat seorang-seorang. Macam mana? Usulnya pada rakaat ini adaan lillahi ta'ala. Makmuman tak ada apa tak sah. Begitu. Ya tuan-tuan, jangan pada berdiri dalam ilmu kita tak nampak dan ramai-ramai kita tak tahu tak mana ilmu orang punya ramai-ramai beratur-atur kan. Nah, kita takut bila kita tak tahu kita sendiri tak sah. Makmuman sunat itu habis. Dalam ramai-ramai. Ya, sebab kita tak nak tanyakan makam lawang tu apa dia tanya? Betul? Ada? Siapa nak beritahu? Kalau dah tahu berilmu belajar, alhamdulillah. Kalau tidak, laga saja. Ya? Jadi mereka yang makmum itu misalnya niat sembahyang jamaah seorang-seorang, maka tidak sah sembahyang mereka itu semuanya sebab tidak dilakukan dengan jamaah. Imam okey, makmum 5 orang, 6 orang saja yang mengqasatkan jadi makmum. Yang lain tak qasat jadi makmum, macam sunat saja, hancur satu masjid. Ya. Dan tidak disyaratkan berjamaah itu dalam rakaat keduanya. Ya. Keduanya, dan tidak disyaratkan berjamaah itu dengan rakaat keduanya. Maka kalau imam melakukan sembahyang Jumat serakaat dengan 40 orang makmum, kemudian imam itu berhadas, maka tiap-tiap makmum dari mereka itu, yakni dari yang makmum itu 40 orang itu menyempurnakan serakaat lagi, itu masing-masing seorang diri. Hatilah macam tu. Itu tak sah. Imamnya pula baru masuk ruangan tu tentu maka yang lain semua dah lari. Siapa nak jadi imam? Susah ni. Masing-masing mukarrabah bayar sendiri-sendiri. Rosak habis. Itu sebab tu makmum yang di belakang bila ganti. Ya, sebab tu orang yang di belakang imam tu orang yang berkemampuan. Ya, orang biasa. Ya, kalau tidak tuan nanti kena penyakit angin. Tak tahu, tuan-tuan. Ini yang saya dah pernah cerita dulu kan di sini kan. Sembahyang subuh, ya, pagi Jumat ada sujud sajadah. Ya, imamnya ya bacalah ayat alif lam mim tu, ya, surah sajadah. Sampai tempat sujudlah, sujud sajadah, sujud kan. Kemudian dia terus bangun, tidak? Sambung lagi ayatnya, tidak? Sampai habis.
Lantas bila dah habis sudah rumah, itu masih belum sedekah, belum dapat kaki sebab dia tak ada rokok tu lah. Bila ada hantu imam minta lajak, sujud terus, tak ada rokok. Si imam ni bila terajak macam tu, dia pun bangun dulu ada sujud. Allah salah, bercakap macam tu. Allah salah, Allah. Saya di belakang dan Allah salah. Bila Allah salah, dia terus bangun keluar. Yang di belakang ni nazir, nazirnya pun ke depan. Baca Fatihah pun ya Allah. Patut nazir tadi ke depan terus rukuk. Sebab dia silap tadi dah terajak sujud, patut dia rukuk sambung sajalah. Sebab dia ni pasal tak biasa, tak tahu kan. Dia pun masak ke depan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jadi daripada Fatihah yang belum imam yang salah, dia dua Fatihah. Dia nak sambung lagi satu rakaat, jadi Fatihahnya dalam subuh ada 3. Tak sembahyang subuhnya. Saya di belakang ni saya dah 4 rakaat. Kalau dia baca Fatihah dia saya dah 4 rakaat. Yang tak tahu ni, Allah alam, ikut yang ini sampai salah. Bermakna dia tak tahu yang semua. Si imam yang salah ni, dia pusing keluar sana, berjadi makmum pula oleh imam yang salah. Dalam ribut kan. Ini berlaku kan masjid ini. Dulu lah tahun 86. Yes, tahun 86. Jadi bila saya lepas berapa masing-masing sambung balik. Saya kata dalam sembahyang balik semua. Aku tak imam tadi, kenapa kau baca Fatihah lagi? Bermakna dalam subuh itu sudah 3 Fatihah. Salah rukun ni sembahyang dia rosak. Dia macam rosak, sembahyang subuh dah lagi. Sembahyang subuh masih macam si imam yang salah pun sembahyang lagi. Itulah. Ini gara-gara waktu krisis imam di masjid itu, saya kena halau balik ke Semak Penang. Itulah dia kisah. Orang pun nak tunjuk, Allah tunjukkan bila tak selesai. Sekali itulah tutup tak boleh masjid imam sampai sekarang. Malu. Tak betul sembahyang kalau tidak ada kuih bawaan, jangan ambil dulu. Allah tunjukkan kita punya kecacatan. Jatuh kemaluan. Berlaku tu berlaku. Lepas tu semua malu dengan saya. Waktu tu saya tak jadi imam, saya tak jawatan. Tengoklah nak duduk. Pos hari pertama langsung berlaku macam. Jadi kalau dari segi hukum syarak, bila kamu tak tahu membetulkan imam kamu, jangan jadi imam. Jangan kita jadi imam kalau kita tak boleh nak membetulkan sembahyang yang salah. Syarat jadi imam mesti boleh membetulkan atau ada berlaku kesilapan dalam sembahyang, jangan sampai dibatalkan. Ya, ini cerita. Ini cerita dia. Jadi artinya kalau masing-masing mufarakah, sembahyang imam dah tak sah. Yang di belakang ni malu nak ke depan. Jangan kita ni kalau tak biasa, jangan. Kita boleh bawa ni satu hal, menggeletar satu hal. Tak pernah sembahyang jenazah, balik daripada Mesir. Ya, wah, imam pun panggil lah. Weh, Syekh, saya ada seorang jenazah di masjid mana? Kancung darat. Ya, itu imam kawan saya, dia sendiri cerita. Gila orang balik Mesir, budak-budak balik Mesir, hebat, pokoknya ada. Jadi
lima dia pun berdepan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rukuk tuan, habis dalam rukuk si makmum. Boleh bersih juga. Ilmu ada, tapi keterampilan ataupun kewibawaan ataupun pengalaman pun jangan bisa. Satu, tak jadilah, tak jadi hukuman. Ya, satu, boleh jadi baca khutbah bukan susah. Apa siapa boleh, jangan jaga sombong. Allah takdirkan pembilaan imamnya dua-dua musuh kan. Orang punya cakap, oh, you know, yang dah sedut biasalah masyarakat dia. Kakak ni pemain kau. Oranglah dia imam, baca khutbah. Kalau tanya khutbah, bangun kau. Aku ini dia orang kampung tahu lah apa belakang. Bagi dia nak tak bila. Dia baca macam ni yang macam kamu ubah ni. Kami berdepan kan. Naik saja bergelusur dan dia tongkat itu. Terus tu pada orang ni sekali. Mana masjid Padang Juntet ni? Betul. Dia punya bergelusur. Mulut tak kencing je tadi. Ini berlaku. Ya, dia jadi tuan-tuan kena cari pengalaman, pendekatan yang muda-muda ni. Jangan malu, jangan segan. Ya, sebab ini kadang-kadang tak ada keterampilan. Jadi, tidak ada tak? Ilmu ada, tapi pengalaman tak ada. Allahu Akbar, rukuk. Ada dia sedang banyak rukuk. Ilmu banyak. Ya, yang muda-muda itu baik-baik ya, saya cerita ni pengalaman ulama yang berlaku ya. Jarang-jarang tapi kalau berlaku ya, susah nanti. Ya, baik. Jarang-jarang tapi berlaku Allah Akbar siang kan, mana pergilah dah mengampun masih simpan betina ni masalah apa? Apabila orang nak ada nak tak ada dia nak ada putih. Ada kes tu. Ada pergilah surau, pergilah masjid. Yang ni, Allah puji tuan, Allah pergi dengan syaitan ni pandai. Kacau. Hanyut rambut ni. SMS saja anak bang bini tahu habis berapa 6 orang anak dia semua dua ni nak cerita ni kalau nak kahwin lah cari yang betul. Awak dah mampu menanti jadi akibat nak sombong diri bila masa tak pandai menjaga diri itu berlaku betul. Ini dalam proses administrasi yang mutanda atau tak tengok SMS dengan bangsa sudah di universiti tahu dia ada duit dia agak-agak itu contoh sebab tu dia campur jadi tujuan untuk membendung perkara-perkara yang negatif macam tu berlaku bila berlaku Allah akan dalam siang juga. Kalau nak kahwin lah, apa perempuan boleh, Allah boleh lepas. Apa salah? Ada. Kita dengar kahwin lah, alhamdulillah, tak salah. Haji Syah, Haji Syah, dia termen. Ya, kita pun alhamdulillah. Kita boleh macam tu. Betul. Lalu kita masyarakat ni kena dibimbing segala-galanya. Alaikum jamaah, kita mai berbuat berkos. Sudah Jumaat ni jadi jamaah. Kerana apa? Serigala akan memakan mangsanya kambing ataupun arnab ataupun kambing yang terpencil daripada kumpulan. Itulah dia buat
berjamaah, maju mantap pergi apa dia dengar. Apa buat dia? Orang dia betul. Itu dia. Ini. Ya, akibatnya. Biasanya dengan berniat jadi imam bagi kami manja, berniat jadi makmum bagi yang makmum, berserta dengan imam dan makmum itu dengan dalam rakaat yang berbeda. Dan rakaat yang kedua, bila imam berhenti macam tu, makmum yang belakangi pergi ke depan, tak payah niat-niat lagi. Dalam sini kita pergi ke depan sudah jadi imam. Sambung saja apa yang tidak dilakukan oleh atau belum dilakukan oleh si imam yang salah tadi. Sambung saja, jangan buat semula. Yang saya sebut tadi buat semula, tak sah lah. Sambung saja apa kerja si imam yang belum dibuat waktu kita masuk tadi, apa kurang. Dia belum sujud, kita sujud. Itu dia, jangan kita rokok belum sujud. Rokok dah dibuat imam yang salah tadi, kita terus sujud. Dia maklumlah, yang di depan itu manusia juga, biasa. Ada salah, kelalaian dan sebagainya, macam-macam, ya kan? Tiba-tiba terganggu, tiba-tiba terkucil. Adalah, ada imam dia betul juga kan? Dah terkucil dia. Kecil ada dalam Afrika. Imam tu keluar, dah bukan imam keluar. Yang tanya, imam dah keluar, jangan tanya. Lepas imam dah keluar dia di sana. Allah, imam tu bawa diri keluar nak ambil wudhu. Kat sini, mana benar? Mana boleh? Lepas tu yang duduk di belakang ni mesti orang yang berwibawa. Jangan mana-mana kita tak berwibawa, jangan. Oh, ini depan paling banyak dia. Kita tengok macam tu. Nak cakap tak boleh tak? Jadi sangat dia sembahyang. Kalau jamaah tu ramai, Jumaat macam ni. Yang tadi saya cerita dah berlaku macam-macam pengalaman-pengalaman saya. Macam beliau cakap pula Allah salah. Imam cakap Allah salah. Ini ada. Ya, Allah nak tunjukkan bila kita minta ikhlas apa semua, Allah nanti tunjukkan kita ni belang-belang. Ini dulu. Ya, okey. Dan tidak disyaratkan berjamaah itu dalam rakaat keduanya. Maka kalau imam melakukan sembahyang Jumaat serakaat dengan 40 orang makmum, kemudian imam itu berhadas, maka tiap-tiap makmum itu dari mereka itu, yakni daripada 40 tadi, orang menyempurnakan serakaat lagi itu masing-masing seorang diri. Ataupun kalau imam itu tidak berhadas, bahkan mereka itu yang 40 mau barakah daripadanya dalam rakaat kedua dan menyempurnakan sembahyang mereka masing-masing seorang diri, maka Jumaat mereka itu memadai dan sah sudah imam begitu dia sudah ya. Kalau ada soal satu, ya. Tapi yang sewajarnya si makmum yang di belakang mengganti tempat si imam. Gitu. Memang benar disyaratkan bahawa hendaklah kekal 40 itu sampai habis sembahyang. Tuh bilangan yang sembahyang yang kekal 40 sampai salam. Saya kira salam daripada mereka kalau berhadas sebelum salam. Walaupun selepas orang yang lain memberi salam, batal salat Jumaat semua mereka. Kerana hanya seorang yang berbakti itu berhadas sebelum ia salam. Ya, maka ini bermakna sembahyang Jumaat mereka itu tidaklah diulangi kalau seorang. Ya, macam mana? Dalam rakaat yang kedua. Itu, ada orang dah ada video yang berkata, batal, teruskan, bisa. Jangan rakaat yang pertama, rakaat yang kedua tak apa. Rakaat pertama tak sah. Dan kalaulah makmum yang masbuk mendapat bersama-sama imam rakaat rukuk rakaat yang kedua dengan tamadunah dan dia terus-menerus mengikuti imam sampai imam memberi salam, hendaklah ia sembahyang serakaat lagi. Yakni selepas imamnya itu dengan sembahyang jahat dan Jumaatnya menjadi sempurna. Itu kalau orang dapat kemudian imam sudah takbir ihram, ya imam rukuk
kita baru sampai di rakaat pertama, imam rukuk, kita pun Allahu Akbar terus rukuk. Ya, maka bila kita salam, imamnya salam, kita macam mana kita? Terus macam dia dah ikut dia besar. Betul tak? Di sebelah sini rakaat pertama. Jangan rakaat kedua. Bila rakaat kedua kita tak dapat rakaat kedua dengan sempurna, ya, ataupun kita masuk rakaat kedua terus imam sudah rukuk, kita tak dapat rukuk bersama imam, Allah Akbar, imam sujud, kita kena sembahyang 4 rakaat. Niatnya sembahyang Jumaat, tetapi rakaatnya 4. Faham? Ya, betul. Tengok di sini ya. Jadi dikata dia adalah sembahyang serakaat lagi selepas salam Jumaat itu dengan sembahyang jahar dan Jumaatnya menjadi sempurna. Kalaulah Jumaat imam itu sah, misalnya kalau imam itu dalam suci, tetapi kalaulah dapat imam itu berhadas yang terkena najis yang tidak dimaafkan, atau Jumaat itu tidak sempurna, itu kalau dia berhadas. Dan demikian pula orang yang datang mengikut imam, mengikut makmum, masbuk tadi, maka sekarang dia menjadi imam sebagai imam, dan orang itu mendapat 1 rakaat dengannya. Maka imam Jumaat orang yang mudah sempurna terdiri sebagai pembinaan oleh Syekh Abdul Hajar. Maksudnya tuan, imam yang makmum yang masbuk tadi bangun menyambung 1 rakaat lagi lah. Ada seorang lagi jadi makmum pada orang ini, niat sebelah Jumaat, maka sah Jumaatnya. Orang yang mengikut tadi, dia bangun sambung lagi 1 rakaat dah, sebab dia dapat 1 rakaat tadi dari kerja pun boleh kita, sebab dia tidak masih dapat rakaat yang kedua sempurna bersama imamnya. Ya, maka makmum dia akan tak tambah lagi 1. Datang orang lain jadi makmum yang kedua itu pun sah. Ya, ini jarang-jarang berlaku, tapi kalau dalam bandar sangat banyak berlaku ya. Dalam bandar macam-macam orang ya, banyak berlaku, kita yang jarang sini. Dan mengikut yang asalnya, ya, yakni qaul yang lebih sahih daripada 2 qaul di kalangan sahabat-sahabat mazhab Syafi'i, wajib, ya, wajib di atas seseorang yang datang sembahyang selepas rukuk rakaat kedua sembahyang Jumaat, berniat melakukan sembahyang Jumaat walaupun sembahyang itu menjadi zuhur, yakni lazim baginya kerana dia tidak sempat mendapat serakaat Jumaat, atau wajib dilakukan 4 rakaat zuhur. Ini tengok, kalau mengikut yang asahnya, qaul yang asah dari mazhab Syafi'i, wajib di atas seseorang yang datang sembahyang selepas rukuk rakaat kedua, habis dia masuk rakaat, imam bermakna rukuk rakaat kedua sampai Allah dan akhirat, dia jadi makmum datang. Maka makmum imamnya rukuk sujud, dia pun terus sujud. Dia bermakna tidak sempurna rakaat kedua. Imam salam, dia bangun sembahyang 4 rakaat. Itu yang niatnya zuhur 2 rakaat, rakaatnya Jumaat 2 rakaat, tapi sembahyangnya 4 rakaat. Itu mazhab Syafi'i. Ya, niatnya 2 rakaat, kecuali macam-macam rakaat tadi makmum datang Allahu Akbar. Ya, imamnya terus sujud semua, sebab kita dah tak dapat rakaat yang kedua. Tak dapat rukuk rakaat yang kedua. Maka dia pun makmum ikut imamnya, sujud, tahiyat, salam, dia bangun sembahyang 4 rakaat. Ya, walaupun sembahyang itu menjadi zuhur yang biasanya dilakukan baginya kerana ia tidak sempat mendapat serakaat Jumaat, maka wajib dia lakukan 4 rakaat zuhur, walaupun niat waktu dia belum masuk mengikut imam itu adalah niat Jumaat. Ya, ada qaul yang menyatakan bahawa ia boleh meniatkan sembahyang zuhur, ada pula
Mengikut Syekh Al-Bukhari ada memberi fatwa di mana dan ia memberi huraian panjang tentangnya. Ada yang nak macam tu niatnya sembahyang zuhur. Inilah tuan terdapat ulama ni fikah ni macam-macam. Ya, tidak boleh mendengar lagi tentang macam ni. Jangan jadi masalah. Kadang-kadang balik kita ingat. Ya, lebih baik kita rujuk macam ni. Itu kalau ada masalah berbincangkan, bukan diperbahaskan, dibincangkan. Lebih baik kita rujuk kitab. Dia nak rujuk kitab, begitu rumah dia tak mengaji. Dia usah. Kalau mengaji boleh rujuk kitab. Oh, tak main muka ni ada. Bukan. Dah rujuk. Ini yang penting kan. Dan cerita-cerita je ke. Jadi berkacam. Tak ada rujukan. Dan keduanya, bila berlakunya sebelah Jumaat itu dengan bilangan 40 orang yang terdiri daripada mereka yang terjadi Jumaat dengan mereka itu, walaupun mereka itu sakit. Dan imam termasuk dalam bilangan 40 mereka itu. Dan kalaulah mereka itu 40 yang hal keadaan mereka itu ada seorang yang ummi. Ini dia. Dalam 40 itu ada orang yang ummi. Ummi itu siapa? Orang yang itu memang jahil, tak ada ilmu, tak belajar. Ummi dipanggil ummi. Ya, ummi bukan ummi mak. Ummi ni tak boleh baca, tak boleh begitu saja. Ada juga ada. Dia tak tahu membaca pun, tak tahu belajar pun, tak tahu. Ya, tak mahu belajar. Baca ummi pun tak tahu kan. Ya, baca ummi dapat apa? Apa saya nikahkan? Tak boleh baca ummi surat, saya tak boleh baca ummi surat dekat sekolah. Allah. Laki-laki bukan awak. Tak tahu. Tapi tak tahu baca. Satu 5-6 tahun sudah orang macam tu juga. Daripada tu Kuala Kerai sana, guru besar. Tak apalah, guru besar tu dulu pula. Duduk, bukan dulu. Di Kuang tak duduk, bukan dulu Kuang tu. Kuang bukan belajar. Tak boleh baca. Orang tu tak masuk Quran 40. Kalau ni orang ummi dari tu. Ya. Walaupun mereka itu sakit, ya. Dan imam termasuk dalam 40 mereka. Dan kalaulah mereka itu 40 orang yang 40 orang itu bahan di kalangan mereka itu ada seorang yang ummi, yakni tidak boleh menyempurnakan huruf-huruf dalam Fatihah dan seterusnya itu. Baca Fatihah pun bergogak-gogak maksiat. Nak kahwin juga wajib. Ada jodoh pula. Jodohnya pun jadi dia budak. Tak apalah tu. Saya nikahkan juga. Tapi saya nasihat sama kau najarlah. Kau tahu dia ada. Lagi kau najarlah kat sisi. Dan kau najarlah kat sisi. Dia belajar. Mengaji. Benda itu kalau najar pandai. Orang putih berwarna. Tapi kena macam ya? Baca Fatihah mana? Kau tahu tak? Dia ada. Tahu InsyaAllah kan. Jadilah. Tegak-tegaknya nikah lah. Ataupun lebih daripada seorang yang ummi. Yang mereka itu taksir dalam belajar. Maksudnya taksir dalam belajar, tak ada tempat nak belajar. Maka Jumaat mereka tidak sah. Sebab tidak cukup 40, ada 39 saja. Seorang orang yang ummi tak sah, tak masuk Quran dalam 40 orang Jumaat orang yang akan tadi. Itu kena tahu tidak? Bulan Rasulullah masuk dia dalam 40, maka Jumaat itu tak sah. Itu saja. Kerana Jumaatnya yakni Jumaat orang yang ummi tadi taksir pada belajar, tak mau belajar. Kalau dia belajar tapi masih ummi, boleh dikira. Sebab penting dia belajar. Sebab kita disuruh belajar, terus belajar. Belajar
tahfidz Quran kata. Masjid saya kita saja 30 tahun tak ada harus malam kamu bilang kami itu niatnya belajar, membimbing siapa nak belajar, nak melepaskan daripada tuntutan kifayah, bukan untuk nak glamour ya tak? Tuntutan kifayah kepada orang yang nak belajar, tak ada tempat belajar, dan siapa nak mengajar aku? Kalau masih budak-budak tak apa kan, dah tua-tua. Tidak, ni saya pun dah putih. Nak belajar di mana tu? Mana tempatnya? Tu saya buka. Dulu lah belajar ikut dia. 10 tahun, 1 kali kakak. 10 tahun. Sekarang dah masuk tahun yang ketiga. Lalu kali kakak masuk ketiga. Tak tahu bila nak habis. Nawai itu dia niat belajar sepanjang hayat. Mati. Alhamdulillah dia masih di niat belajar. Itu kita nak jaga keperluan masyarakat itu sebenarnya. Kita tak boleh marahkan seorang pun kalau jangan, sebab orang tak sama. Itu beri saja peluang. Jom mari sini. Ikut saja. Nawai itu nak belajar Quran. Setiap itu nak belajar Quran terus sampai mati. Mati berhenti ngaji. Memanglah berhentinya ngaji orang tu murid-murid yang belajar tu saya murid berhentinya mati ke? Aduh, ini yang saya dah buat. Berhentinya ngaji dua orang tu ialah mati. Ataupun dah tak boleh pulih masjid dah tu. Jadi memberikan kemudahan, memberikan peluang kepada mereka yang kurang berkemampuan. Belajar bukan mesti pandai, yang wajib belajar. Pandai bukan wajib. Jadi kita dengar jadilah, alhamdulillah, minggu sekali dengar dan sama guru mengajar. Itu yang Allah suci. Terus saya buat mengaji itu sekarang dah ke surah aku tak itulah itu nak habis tu tunggulah 5 tahun lagi tak kira lah tuan di sini kita bawa dia mengaji terus bagi orang yang ribu-ribu lah mengaji pelan-pelan yang pandai mula-mula mengaji habis ya mana tadi? Sudah tadi kata dia ya. Jadi Jumat yang kita terasa kerana Jumat begitu ya, ada orang yang mungkin tadi taksir belajar, batu terbatas. Taksir belajar tu maksud tak mau belajar. Tempat belajar tak ada. Itu bila tempat belajar tak ada, salah semua satu kampung. Lepas pada kifayah. Mula. Tidak. Kalau di surah tidak ada mengaji, tutup berdosa satu kampung. Sebab untuk kifayah tak lepas. Ini macam ni untuk kifayah juga. Bukan perlu tak payah. Untuk kifayah ni cukuplah ada seorang guru, seorang murid, dua orang cukup. Untuk kifayah lepas. Ada seorang imam, 2 orang makmum lepas untuk kifayah satu kampung. Tidak berdosa. Kalau tidak satu kampung berdosa. Kenapa? Di kampung itu tidak ada sembahyang berjamaah. Tak lepas fardu kifayah. Itu patut yang tak pergi itu ucap terima kasih kepada yang pergi. Terima kasih Tuhan, saya tak pergi sembahyang kerana tuan-tuan pergi semua lepas kali itu. Patut macam tu. Ini tidak lain yang dibedakan. Ada di masjid itu kenapa? Kenapa? Orang lain dengan mulut minyak. Patut terima kasih kepada yang pergi masjid pergi surau. Terima kasih Tuhan dapat lepaskan dosa kami satu kampung. Kami tak dapat pergi Jumaat, tak dapat pergi sebuah jemaah. Sibuk kerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih masih buka. Pagi-pagi angkat latih. Ini kena pun juga. Layak tuan. Betul tak? Dia tak pergi sembahyang subuh. Tak lepas pergi bayar. Kalau kita tak pergi, tak lepas pergi bayar kamu. Ada kuliah subuh tak gila. Hantar satu cirik minum. Sedekah saya ni. Saya tak lepas.
Bolehlah. Ini kan Allah. Sebab kita tak mati ni kan. Kalau kita mati di sana sini yang macam dipul-dipul. Dipul bang. Tidak ada begitu bang. Kenapa pada masuk neraka? Kenapa? Apa sebab masuk neraka? Jiran kau siapa? Jiran kau tu. Ini masuk surga tak? Yang ni masuk neraka. Dia berjalan dulu di kampus dia. Malaikat nak masuk neraka dia. Dia nak masuk neraka tak? Dia nak masuk surga. Dia mati tekan. Sampai dapat surga, Allah kata, "Weh, jangan masuk dalam surga." Allah Maha mengetahui, malaikat tak tahu. Kenapa ya Allah? Panggil jiran dia. Siapa? Tu. Kata Allah. Dia tu. Panggil. Dia jiran kamu? Ya. Di dunia tu? Ya. Habis, kenapa dia masuk surga? Dia lagi gini. Habis kau apa mereka? Dia pergi surau tak pernah ajak saya. Saya tak tahu. Saya tak ada peluang kat surau. Yang dia kat suatu pulau jadi senyap lepas. Tengok malaikat, apa komen si jiran dia. Tengok malaikat, semua ya Allah. Okey, apa yang macam mana? Dua-dua masuk neraka. Dua-dua ni di pasal ini tinggal masuk surga ni tinggal. Saya langkah di surga. Tak jadi masuk surga. Kerana duduk dunia dulu so surga. Orang kami. Okey tadi. Ada punya tunggu. Okey. Kami dia. Hari kan. Sebab tu yang dia bodoh sombong tadi tu jangan gagah. Bila dia panggil, jemaat panggil, lawakan oleh ada surat, jangan marah. Orang semua nak lepaskan dia, tapi kau lagi dia tak ada jawapan. Dia tak ada jawapan. Saya dah panggil ya Allah, tapi dia dengar. Betul. Kau sudah betul. Ini dalam masyarakat itu macam ni. Sebab kita nak masuk surga, bintang kita pun kami komen kepada kita oleh Allah. Satu susah, memang susah. Tak ada yang senang. Yang senang masuk surga. Dulu dunia kompon susah. Kompon susah di dunia ni, diuji oleh Allah macam-macam. Tidak. Begitu surga, orang ada uji. Pergilah, mandi, dah betul lah tu. Kau boleh kalau dia uji, dia tak boleh uji. Dia uji tak betul je. Carilah uji dari kamu, semua tu dalam mampu uji. Yang belum ada. Ya. Sebab tu benda-benda macam ni, jamaah jadi mengaji ni jangan sampai di mukmin. Ini memberi peluang kepada semua. Dia tak pergi, besok kita boleh jawab. Weh, orang masjid, kenapa ni? Aku dah buat dia tak pergi. Kalau tak ada, orang masjid, orang semua kenapa tak buat kelas? Betul-betul. Semua orang jahil-jahil dunia. Maksud? Dia akan kuasa nanti habis jawab. Sebab ni, perlu supaya dia itulah tadi datang orang ummi tadi dia sambung di depan. Sudah 194. Mudah-mudahan pada umur dua lagi lah. Jadi umur nak buat tidak. Musafir ada kaul. Niat musafir ada 18 hari pun ada. Ya, ada kalau dimakan 18 hari hak musafir. Ya. Musafir boleh sembahyang jamaah masjid. Tapi had orang yang duduk menempat tu, masalah dia tadi tu. Yang tadilah saya suruh yang 3 hari. 3
3 hari itu harus kita punya musafir. Mungkin, ya. Bagi orang musafir 3 hari. Masuk hari keempat sudah jadi bermukim. Itu dalam syarat macam itu. Untuk sembahyang jamaah, ya, sembahyang jamaah itu macam itu juga lah. Ada ulama yang mengatakan boleh dilanjutkan sampai 18 hari. Boleh sembahyang jamaah. Itu sebabnya. Tapi kalau kita sendiri pergi Mekah, berapa hari ke Mekah, umrah 14 hari, 16 hari, 14 hari sembahyang jamaah. Terus berlakunya jalan. Ya. Tapi dia haruskan supaya jamaah itu sampai 18. Itu disebut dalam kitab Al-Masih sana, ya, dibolehkan untuk sembahyang jamaah sampai yang sampai 18. Tiga hari lah. Kalau kita kita 3 hari, sebab kita masuk hari yang ketiga, hari yang keempat itu sudah bermukim. Terpulang ya. Sama kedua ketiga, masuk keempat itu sudah bermukim. Ya, dari segi makan tadi kan, dia duduk di rumah orang tu. Hari pertama dia wajib pakai tetamu. Kedua sunat, yang ketiga makruh. Ya, keempat kita ni lah yang musafir ni. Begitulah. Tapi kalau anak sendiri macam kampung sendiri lah, atau sendiri tak tempat orang lain lah kan. Apa orang ni? Tadi tapi kalau anak sendiri, mak sendiri datang, takkan mak menyampah. Mak itu sudah menjadi hak kita, tak ya? Jadi orang lain datang pergi musafir itu. Sebab itu kan orang tabligh tu tak boleh 3 hari duduk di surau. Orang tabligh tak boleh 3 hari, tak boleh 3 hari duduk. Jadi tidak. Ada. Sebab masjid itu bukan untuk orang macam dia tu. Jadi itu masa nak musafir, boleh 3 hari. Masa keempat dia berdiam. Tidak, tak boleh pakai sebab tu nak duduk, nak duduk lah kaya guna air. Sedangkan hari ini hanya untuk orang musafir. Kalau menetap itu duduk mana boleh? Boleh tak? Aku nak duduk suruh beberapa hari lah, sampai seminggu. Nazir pun menolakkan. Nazir pun belum dah jawab. Tak boleh. 3 hari saja kamu gunakan dulu sini. Ya, dia nak dudukkan surau kan? 3 hari saja. Lepas tu memberi surau dia beri sini. Ini bukan untuk orang menetap kat sini. Ya. Allah syaitan tadi Bismillahirrahmanirrahim.